Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir, nafa'al intifa'i ifadata wal istifada wa du'a ila al-huda dalalati ala al-khairi wal hassu ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran kita kepada Allah dengan sebenar-benar kesyukuran. Kita mengabdikan diri kepada Allah dengan sebenar-benar ta'abbudi, dengan sebenar-benar penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan redha Allah, mengharapkan keampunan Allah di bulan yang mulia, di tempat yang baik, dalam majlis yang baik, dengan niat yang baik. Mudah-mudahan jadi asbab kita mendapat kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah taala bi barakatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suka di sini saya mengambil satu petikan ataupun satu kalam daripada Al-Imam As-Sayyid Al-Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa alaihi salam. Beliau ini merupakan cicit kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada jalur Al-Imam Ali, Imam Husain ibn Ali ibn Abi Talib, yang mana beliau ini digelar ataupun dikenali dengan nama Imam Ja'far As-Sadiq. Cuma berhati-hatilah tuan-tuan yang mulia, jangan sampai kita membaca daripada artikel atau mana-mana petikan yang kita tidak mengkaji terlebih dahulu atau merujuk kepada mereka yang ahli. Akhirnya ramailah, saya sendiri pun antara yang pernah mendengar, ada di kalangan mereka yang berada di atas kursi atau di meja penceramah, yang ini bukan di sini maksud saya, yang menyebutkan bahawa satu orang yang bernama Imam Ja'far As-Sadiq adalah seorang Syiah. Bila mana dia menyebutkan Imam Ja'far As-Sadiq seorang Syiah, maka ini adalah satu dakwaan yang sangat-sangat buruk dan jahat kepada cicit Nabi SAW. Dia tak boleh kita salahkan seseorang yang dipuja oleh seseorang, yang mana kesesatan yang dibuat oleh sesuatu puak. Bila mereka mengagungkan seseorang, kita takkan nak memburukkan orang yang mereka agungkan itu. Ya, kita tahu Syiah mengangkat Imam Ja'far As-Sadiq. Mereka mengangkat Imam Ja'far As-Sadiq ini sebagai mereka punya imam. Tapi bukan salah Imam Ja'far As-Sadiq. Syiah juga mencintai Sayyidina Ali. Adakah kita tak boleh mencintai Sayyidina Ali? Orang Kristian mencintai Nabi Isa. Adakah kita tak boleh cintai Nabi Isa? Adakah Nabi Isa itu milik orang Kristian? Adakah Sayyidina Imam Sayyidina Ali itu milik orang Syiah? Maka ini satu benda yang patut dielakkan. Bila mana hari ini zaman kita zaman fitnah, zaman yang pelik. Bila kita misalnya ala Sayyidina Muhammad tak menyokong sesuatu perkara yang kita anggap ianya salah, ima dua, ima kita digelar Wahabi, ima kita digelar Syiah. Hari ini punya zaman. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Maka berhati-hatilah. Adakah dua-dua puak ni tak ada? Dua-dua puak ni memang ada. Bukan tak ada, dua-dua puak tu ada. Cuma kita ni kena berhati-hati. Jangan mudah sangat
mengatakan orang itu ini ataupun orang ini macam ni lah macam tu, sebab ia boleh membawa kepada fitnah yang mana lebih teruknya kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang kedua-duanya, kalau orang tanya, sebab saya pernah dapat satu soalan yang mana soalan tu jadi bola tanggung masa saya mengajar dulu. Ada orang tanya, saya tengah mengajar masa tu kitab akidah, dia kata, "Ustaz, mana lebih bahaya, Wahabi ke Syiah?" Jadi bila saya dapat soalan tu, saya cuba terangkan dulu perbezaan antara dua-duanya. Cuma masalahnya bila kita kata Wahabi lagi bahaya, dia kata kita Syiah lah. Kalau kita kata Syiah lagi bahaya, dia kata kita Wahabi lah. Jadi itu, saya kata bahasa mudahnya bila kita terang, kita kata Wahabi pun bahaya, habis tu Syiah betul lah Ustaz? Bukan. Syiah pun bahaya juga, habis tu Wahabi betul ya Ustaz? Dah senang duduk tak payah pakai. Senang lah. Malah aku jawab kata, duduk tak payah pakai dah. Tak payah pakai duduk. Kita ambil yang mana berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi Imam Ja'far As-Sadiq adalah mereka yang mana daripada keturunan Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Talib. Kenapa saya sebutkan karangan ataupun minta maaf, saya sebutkan petikan beliau malam ini? Kerana kita berada di satu bulan yang mana bulan ini disebut sebagai bulan Muharram. Bila kita tanya pasal bulan Muharram ni, apa yang specialnya bulan Muharram, apa yang kelebihannya bulan Muharram, di awal-awalnya kita akan di awal bulan ialah, maksudnya yang jadi satu adat di tempat kita adalah bacaan doa awal tahun dan akhir tahun. Tapi apa yang ada dalam bulan Muharram ini? Disebutkan peristiwa kalau kita berpuasa pada 10 Muharram begini dapat pahala. Itu semua amalan-amalan. Tapi ada satu peristiwa yang sangat besar yang berlaku dalam bulan Muharram, iaitu peristiwa pembunuhan Imamul Akbar, Al-Imamul fi zamani wa asrih, Al-Imam Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib, berlaku pada bulan Muharram. Pembunuhan Imam Husain. Siapakah Imam Husain? Sibtul Husain, cucu baginda Nabi SAW, yang mana dahinya pernah dicium oleh Rasulullah, pipinya pernah dicium oleh Rasulullah, bibirnya pernah disentuh oleh Nabi Muhammad. Lalu mereka penggal kepalanya, diletakkan di atas dulang, dibawa, diarakkan seperti haiwan yang tidak bermaruah, kerana fitnah yang berlaku di zaman itu. Imam Husain, lalu bila kita cerita pasal kematian ataupun kesyahidannya Imam Husain di bulan Muharram, ada yang membantah, yang melarang, jangan mengenangkan peristiwa kesedihan Imam Husain, kerana kita ini takut tergolong seperti golongan Syiah yang mereka dalam bulan Muharram akan melakukan satu perayaan, satu program mereka ni, Syiah ni, mereka akan meratap atas kematian Sayyidina Husain, melukakan badan. Tuan-tuan pernah tengok sendiri kan macam mana orang-orang Syiah buat, dilukakan, ditoreh pisau, budak-budak yang baru lahir pun ditoreh kepala budak baby tu, sebab nak bagi orang kononnya merataplah atas kematian Sayyidina Husain. Jadi kita pun tak boleh bersedih, sebab nanti takut kita ni sama macam mana orang-orang Syiah. Kalau macam tu tuan-tuan, jangan pakai kopiah, sama macam Yahudi pakai kopiah. Jangan pakai jubah, Abu Jahal pakai jubah. Jangan simpan janggut, Abu Jahal simpan janggut. Kita ni kalau sempit sangat pemikiran kita, maka jadi macam tu. Kita bersedih atas kematian Sayyidina Husain, dan kita lebih berhak sedih atas kematian Sayyidina Husain berbanding Syiah. Akan tetapi sedihnya kita itu masih lagi dalam batasan syariat, masih lagi dalam batasan hukum. Kita tak melakukan perkara-perkara yang melampaui batas, seperti mana puak-puak Syiah yang melakukan perkara-perkara yang melampaui, yang melebihi had, dan juga menzalimi diri mereka sendiri. Jadi Imam Sayyidina Husain dibunuh kerana apa? Kerana fitnah yang berlaku di zaman itu. Fitnah apa ni? Fitnah kuasa, fitnah politik, fitnah kepimpinan dan sebagainya. Maka dia satu fitnah. Hari ini orang kalau nak kuasa, dia boleh buat macam-macam. Boleh fitnah itu, boleh fitnah ini, asalkan dapat kuasa. Jangan pergi pada besar bila sebut macam ni, Ustaz, ni maksudnya mana tu? Maksudnya yang mana? Bukan, tak semestinya kita cerita yang besar-besar ni. Parti ke apa, tak semestinya.
Kadang-kadang benda-benda kecil je. Kan? Nak pilih ketua kelas pun boleh jadi bergelir. Nak pilih ketua kelas pun nak pilih jawatan kuasa surah pun boleh bergaduh. Kan? Benda kecil. Bukannya tapi jadi AJK tu bukannya orang kata dah confirm syurga pun. Tapi boleh bergaduh kalau sampai benda-benda macam ni. Benda melibatkan jawatan, benda melibatkan kuasa. Sanggup fitnah menfitnah, sanggup buat itu, sanggup buat ni. Dulu orang fitnah mulut ke mulut, hari ni fitnah melalui telefon, hantar WhatsApp, hantar Facebook dan sebagainya. Maka semua benda boleh buat. Maka zaman itu juga berlaku fitnah seperti itu. Akhirnya Sayyidina Husain bersama dengan beberapa lagi Ahlul Bait, keturunan Rasulullah, mereka dibunuh. Lalu ada satu orang anak Sayyidina Husain yang tinggal. Maka satu orang baki itu lahirlah keturunan Nabi Muhammad sampai ke hari ini melalui jalur dia, yang bernama Imam Ali Zainal Abidin. Allah takdirkan dia ini sakit ketika perang tersebut. Maka daripada dialah turunnya keturunan sampai hari ini kita melihat banyaknya daripada keturunan-keturunan Nabi Muhammad, cucu-cucu Nabi Muhammad yang mana menyebarkan dakwah ke seluruh dunia, termasuklah ke tempat kita ini sampainya Islam kerana jasanya Ahlul Baitil Mutahhirin, kerana jasanya ulama-ulama Ahlul Bait, iaitu keturunan Rasulullah SAW. Sampainya Islam di mana? Di tempat kita. Sampainya Islam di tanah Melayu ini antara yang terawal adalah di negeri Kedah. Sebab tu kita sebut negeri Kedah, Kedah tua. Antara awal Islam sampai, yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Qumairi Al-Yamani, satu orang ulama yang datang ke kota ke Kedah tua ketika itu, yang berdakwah, yang menyampaikan Islam, akhirnya mengislamkan Raja Kedah yang ke-7 ataupun dalam riwayat lain kata yang ke-9. Nama dia Raja Praong Mahawangsa. Ditukarkan namanya menjadi Sultan Muzaffar Shah yang pertama. Maka Islam sampai tercebar ni Islam ke seluruh negeri-negeri lain, ke Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Kerana apa? Kerana asbab daripada mereka ini yang keluar daripada tempat mereka. Siapa hari ni yang sanggup tinggalkan anak bini keluar untuk berdakwah, keluar tinggal anak bini duduk dekat Teluk Paling Garang main syalam, tinggal tinggal sejam 2 jam lagi jumpa balik. Ni tinggal berbulan-bulan, tinggal bertahun-tahun demi nak menyebarkan kalimah la ilaha illallah, demi nak menyampaikan agama Islam kepada umat manusia. Inilah perjuangan dan juga jasa Ahlul Bait. Seperti kita lihat, tuan-tuan boleh tengok sendiri macam mana jasanya Wali Songo dalam menyebarkan dakwah sampai ke negeri Cina. Wali Songo ni juga daripada keturunan Rasulullah SAW, daripada jalur Ahlul Bait. Maka mereka ini seperti Imam Nawawi mengatakan apa? Kerana litamassuki bisunnati Rasulullah SAW. Sebab mereka ni berpegang sungguh dengan sunnah Nabi SAW dan berpegang sungguh dengan ajaran Nabi Muhammad, maka mereka tak tinggalkan usaha dakwah dalam nak menyebarkan agama Islam ni. Maka kita beruntung, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipilih oleh Allah untuk melahir sebagai orang Islam dan juga menjalani kehidupan sebagai orang Islam, dan mudah-mudahan mati juga sebagai orang Islam. Yang tu yang ramai orang tak ni, dia duk sebut syukur, alhamdulillah lahir-lahir dari Islam, syukur. Jangan lupa untuk berdoa juga, minta mati dalam Islam. Sebab ada ramai orang yang nak mati di jalan Allah. Bila sebut siapa nak mati di jalan Allah, tanyalah dengan siapa pun, saya bersedia untuk mati di jalan Allah, saya bersedia, semua saya bersedia mati di jalan Allah. Tapi dia tak hidup jalan Allah Ta'ala. Tak dapat dia. Mati jalan Allah satu benda yang memang nikmat, tapi kerana kena hidup jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tengok nasihat-nasihat daripada mereka yang mana dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut pasal nasihat, baru ni khutbah pun ada cerita pasal nasihat. Apa bezanya nasihat ini? Nasihat ini bila datang daripada mereka yang dekat dengan Allah, maka ia mudah diterima oleh orang masyarakat, mudah diterima oleh orang Islam, mudah diterima oleh siapa-siapa sahaja makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang yang memberi nasihat juga dan juga yang dinasihati. Kita kalau sebagai orang yang dinasihati, kita diajar dalam agama untuk terima apa sahaja nasihat yang baik tanpa melihat siapa yang memberi nasihat. Itu kita sebagai orang yang menerima nasihat. Seperti mana disebutkan, unzur ma qal wala tanzur man qal. Lihatlah kepada apa yang dia katakan, jangan lihat kepada siapa yang berkata. Hatta kalau hari ni orang datang, kita tahu dia sendiri pun dalam keadaan orang kata taklah baik sangat, tapi bila dia nasihat benda yang baik itu kita ambil, yang baik itu kita terima. Kita ambil kalam dia, kita ambil kata-kata dia, kita ambil nasihat dia. Bukan kita jadikan dia tu satu orang contoh, tak. Kata-kata dia kita ambil.
Maka bila gitu sebagai contoh, kita ni orang yang menerima nasihat. Tapi dalam masa yang sama, kadang-kadang kita juga berada di posisi pemberi nasihat. Bila kita berada di posisi pemberi nasihat, kita kena faham satu benda, iaitu kita memberi nasihat kerana apa? Lillahi ta'ala, kerana Allah sungguh. Tapi kalau kita bagi nasihat, orang tak mau terima, itu kadang-kadang kita kena muhasabah lah. Jangan kita salahkan si penerima nasihat. Oh, dia tu aku nasihat, hati kerah macam batu dia. Bukan nak dengar orang nasihat. Tak, yang tu di pihak dia yang salah lah. Tak, di pihak kita sendiri. Di pihak kita sendiri, kita ni kat mana kekurangan kita, kat mana kelemahan kita dalam bagi nasihat. Kadang-kadang kita bagi nasihat, kita suruh kita buat itu, tapi bila kita kita sendiri tahu kita ada kelemahan dia, kita ada banyak kekurangan dia, maka itulah faktor-faktor utama dia. Hari ni orang marah anak dia. Dia sebutkan anak dia, bila anak dia tu dia ajar nak makan baca doa, nak ni kena baca doa, masuk tandas kaki kiri, masuk surau kaki kanan. Tapi bila anak dia memerhati, budak ni dia memerhati. Bila dia tengok pok dia cakap saja tapi tak buat, pok dia sendiri pun tak niam, tak jadi apa. Tak jadi apa. Hari ni kita sendiri tuan-tuan, tarbiyah kita kurang kita kat mana? Bila mana kita tidak meletakkan agama ataupun tuntutan agama nombor satu dalam kehidupan kita. Termasuklah saya sendiri. Tuan-tuan bayangkan hari ni orang kejut anak nak pergi sekolah. Dia kejut anak nak pergi sekolah untuk pergi sekolah, bukan dia kejut untuk sembahyang subuh dulu. Itu kelemahan dia. Bangun dah pukul 6 dah ni nak pergi sekolah. Dia bukan kata bangun pukul 6 dah ni nak sembahyang subuh. Beza dia. Apa beza dia? Beza dia bila cuti sekolah budak tu tak bangun. Bila pok dia kejut pun, bangun pukul 6 dah. Ayah, hari ni kan hari Sabtu. Mana sekolah? Sebab dia tak nampak dia bangun tu untuk sembahyang subuh. Kita sendirilah cukuplah. Tak payah tanya orang, kita sendiri. Bangun awal-awal pagi nak pergi kerja. Kita bangun tu niat kita dulu nak pergi kerja ke nak sembahyang subuh dulu. Itu kita punya niat. Kalau itu kita dah lemah, kita dah kalah. Tapi bila kita mengharapkan kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang, kita mengharapkan dia menerima, tapi kita lupa yang mengubah seseorang itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena sampaikan. Maybe memang perit lah, memang pedih lah. Kita sampaikan nasihat ni macam kita sebutkan dalam khutbah baru-baru ni, menyampaikan nasihat bukan benda yang senang, dia benda yang berat. Orang memang akan terasa, orang memang akan pedih. Kan saya sendirilah saya ambil kesempatan. Saya tahu mungkin ada yang terasa, tapi saya sebut saja, saya nak lepaskan tanggungjawab saya. Ibu-ibu yang datang semayang di surau, jangan lupa kaki tu aurat, pakai stokin. Jangan lupa, itu kita kena sebut. Saya tak tahu, mungkin jangan terasa dengan saya cuma sampaikan kebenaran. Tuan-tuan yang ada isteri, ingatkan, pakai stokin. Yang ada anak perempuan, pakai stokin. Kadang-kadang kita terlepas pandang, kita kata kaki orang tengok jadi apa? Dia pasal perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terlepas pandang bab tu berat nanti kat sana. Jadi kita sampaikan. Itu benda yang kita kena clear. Kita kena cakap. Jadi memang tak boleh benda tu. Kita dekat rumah misalnya anak Sayyidina Ahmad, kalau ada anak yang dah baligh masih lagi pakai seluar pendek dalam rumah, tegur. Tapi ada orang kata tak apa duduk dalam rumah depan mak ayah dia. Auratur rajul mutlaqan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, aurat orang laki-laki mutlak. Dalam semayang, luar semayang, dengan mahram, bukan mahram, dan semua dua rumah dalam rumah, aurat orang lelaki antara pusat dan lutut. Itu mutlak. Dia tak ada. Dalam semayang, keluar semayang, aurat orang lelaki sama. Dia tak ada istilah kalau dekat orang luar tak boleh pakai seluar pendek, kena pakai seluar panjang. Depan mak ayah dia pakai seluar pendek. Anak terkata 5 dah. Misalnya anak Sayyidina Muhammad tinggi macam pokok nyok dah. Besar-besar dah. Bukan kecil-kecil ke. Tapi ada setengah orang anggap benda tu benda biasa. Jangan. Kesian dekat mak ayah. Kesian kat diri kita sendiri. Kita main semayang tunggang terbalik, tak pernah mih 5 waktu, pantang orang bang mai tarawih, tak pernah tinggal semayang jemaah. Tapi bila kita tak jaga bab tu, anak isteri kat rumah macam tu, kita punya tunggang terbalik tu, takut kita baru sampai bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, keluar surau, pahala bocor habis dah, sampai rumah kosong balik. La haula wala quwata illa billahil azim. Benda tu kita cuma sampaikan kebenaran. Jadi kita cuma habaq, kita nak buat tak buat, itu atas kita, itu taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga macam kapet imam ni.
Saya banyak kali dah tarik, tapi bila saya mai kadang-kadang dia ke depan balik. Jangan di depan sangat, makruh. Imam tak boleh jauh sangat jarak dia, biar rapat sikit. Bila imam dengan saf pertama terlalu jauh, mayang dia makruh. Bila saya tarik, esok saya mai dia ke depan balik. Tak tahu ada tayar pasal dia bergerak sendiri. Baik, saya teruskan jugalah. Minta maaf saya sebut, jangan terasa pula kita bagi tahu ni hukum. Kita cerita benda yang berkaitan dengan hukum. Kemudian disebutkan dekat sini, ajib tu liman fazi'i min arba' kaifa la yafzi'i ila arba'. Imam Ja'far Shadiq mengatakan, aku ini hairan, aku pelik dengan orang yang takut kepada 4 tetapi tidak berusaha kepada 4. Maksudnya tidak, aku takut kepada 4, bukan aku, maksudnya kita ni ada orang ni takut kepada 4 benda, tapi dia tidak mencari solusi, tidak pergi kepada solusi yang 4 kepada 4 ni. Apakah 4 tersebut? Yang pertama, ajib tu liman khafa kaifa la yafzi' ila qawlihi azza wa jal hasbunallahu wa ni'mal wakil. Iaitu aku pelik dengan seseorang yang mana seseorang itu dalam keadaan masalli ala sayyidina Muhammad. Aku pelik bila mana seseorang itu dalam keadaan yang susah, ataupun dalam keadaan yang runsing, ataupun dalam keadaan yang orang kata serabut, ada masalah ataupun ada problem, dia ada macam-macam masalah, di tengah runsing, di tengah stres, tapi dia tidak mengucapkan kalimah, dia tidak mengucapkan kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kerana apa? Fa inni sami'tu Allah azza wa jal yaqul bi, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya aku mendengar ni, aku melihat dalam firman Allah taala dalam Al-Quran, bila mana seseorang mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, ketika mana dalam keadaan dia susah, dia stres dan sebagainya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Zikir ni kita tahu ni zikir Nabi Yunus. Zikir Nabi Yunus masa dia kena telan dengan ikan besar, ikan nun. Ada orang kata ikan paus, ada bukan ikan paus, ikan nun dia lain, dia bukan ikan paus. Ikan paus, ikan nun, kan macam mana rupa ikan nun saya pun tak tahu, tak pernah tengok depan mata. Jadi bila Nabi Yunus ni duduk dalam perut ikan nun tu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikan nun tu untuk menelan Nabi Yunus, dan juga menjaga, maksudnya tidak duduk dalam perut Nabi Yunus tu lah, itu yang minta maaf, dalam perut ikan paus tu, ikan nun tu lah, tu yang dikatakan siapa tahu kubur yang bergerak kubur Nabi Yunus lah. Sebab apa kubur yang bergerak? Sebab dia duduk dalam perut, ikan tu bergerak aja. Jadi sepanjang dalam perut ikan tu, Nabi Yunus tidak henti-henti mengucapkan kalimah ataupun zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jadi kita boleh baca juga yang itu bila mana dalam keadaan susah, apa kita ada masalah runsing ni dalam sembahyang kita, dalam sujud yang terakhir. Dalam sujud yang terakhir tu macam mana kita nak baca? Kalau imam sujud lama sangat, jangan kita pula baca yang tu, kita baca lama, imam dah bangun. Tak kena. Maksudnya imam sujud lama, kita dah habis baca dah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, imam tak angkat-angkat kepala, tak bangun-bangun kepala. Jadi kita pun nak baca apa, nak tasbih boleh, nak diam saja pun boleh, tak ada masalah. Nak baca apa-apa, nak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin pun boleh, tak ada masalah. Kalau lama sangat, angkat kepala lah, takut imam pensan ke apa kan. Lama sangat kita duduk la ilaha anta 100 kali dah tak bangun-bangun lagi. Itu yang pertama, bila orang ada masalah runsing. Jadi Nabi Yunus membaca doa itu, membaca zikir tu. Maksud daripada la ilaha illa anta, wa tiada Tuhan melainkan engkau wahai Allah, subhanaka inni, maha suci engkau, inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku ini termasuk daripada kalangan mereka yang zalim. Apa maksud kita ni daripada kalangan kita yang zalim? Kita tak pernah zalim orang, tak pernah ambil duit orang, tak pernah hampas harta orang, tak pernah buat zalim dengan orang, tak pernah. Kenapa kita nak mengaku kita orang yang zalim? Zalim di sini adalah mereka yang menzalimi diri mereka sendiri, yakni yang melakukan dosa lah. Orang buat dosa ni dia sedang buat zalim pada diri dia sendiri.
Allah Ta'ala sebut orang yang buat dosa ni, dia menzalimi diri dia sendiri. Sebab apa? Dia sendiri membawa diri dia kepada lembah kehancuran. Dia sendiri campakkan diri dia dalam lembah kehancuran. Maka dia zalim dengan diri dia sendiri. Itu orang yang berbuat dosa. Maka dia ucapkan yang itu banyak kali. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, selepas dia ucap, Nabi Yunus ucap yang itu, Allah kata fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami selamatkan. Allah selamatkan siapa ni? Selamatkan Nabi Yunus. Dan kemudian begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Maka wirid itu, zikir itu jangan ditinggalkan. Memanglah biasa kita sembahyang hajat je kita baca dalam sujud yang terakhir. Biasa orang sembahyang hajat kan dia baca 11 kali dalam sujud yang terakhir yang itu. Maka tak ada masalah, kita boleh amalkan bila-bila masa sahaja. Yang penting kita, masa kita amalkan itu, kita niat dengan memahami apa yang kita baca. Dia bukan tak boleh. Banyak ulama-ulama Sufi sendiri menyebutkan, bila membaca sesuatu tetapi dengan memahami maknanya, ia memudahkan kita untuk cepat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita baca dalam keadaan kita tak tahu makna, dia bukan tak boleh, tapi dia lambat. Tapi akan dapat, cuma lambat sikit. Jadi bagusnya kita mengetahui apa yang kita baca. Kita mengetahui apa yang kita sebut. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam. Kita faham setiap makna dia tu. Jadi bila kita zikir tu, tak ada orang kata zikir tu sekadar pelepah. Orang kata pelepah waktu lepas sembahyang ni baca zikir pilah apa-apa pun, asyikkan berzikir, tak baca tak bagus juga, baca jelah. Bukan sekadar pelepah. Tak. Jadi kita baca Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan aku daripada api neraka. Jadi bila kita memahami makna dia lebih baik. Begitu juga Al-Quran. Begitu juga setiap apa yang kita sebutkan. Bila mana seseorang, misalnya Sayyidina Muhammad, memahami kalimah ataupun memahami makna itu dengan makna yang hakiki, maka akan membawa dia itu terbuka hatinya untuk lebih memahami apa yang ingin disampaikan dalam ayat tersebut. Bila mana Sayyidina Bilal bin Rabah, bila mana dia pindah ke Syam, pindah ke Syria, lepas dia Nabi wafat, dia pindah ke Syam. Dia tak mau azan dah, dia tak mau bang dah. Pasal dia sedih. Dulu dia bang Nabi ada, lah dia bang, maksudkan lah, lepas tu dia bang Nabi tak ada. Lalu lepas beberapa hari tu, lepas beberapa tahun tau, dia tidur, kemudian dia bangun menangis. Menangis. Lalu bini dia tanya dia, pasal apa menangis? Tanya dekat Bilal. Bilal mengatakan bahawa aku bermimpi, aku jumpa Rasulullah SAW. Lalu Nabi kata kepada aku, wahai Bilal, keras engkau, sampai tak mau ziarah aku. Kerasnya engkau. Tuan-tuan bayangkan kita kena yang tu. Sayyidina Ahmad, kerasnya hati engkau kan, jumpa Nabi dalam mimpi. Nabi kata kerasnya engkau, duit berlambak tapi tak main umrah. Duit banyak, beli kereta baru boleh, beli rumah baru boleh, nikah baru boleh, semua boleh. Tapi kau nak main sini ziarah melawat, ziarah Nabi, tak main. Kalau kena yang tu lah, tapi jangan payahlah kita nak kena tu kan, Sayyidina Muhammad. Kita ni selalu mimpi yang selain daripada benda tu je. Lalu bila menangis, maka kata isterinya, kenapa kau menyeksa diri kau? Jom kita pergi Madinah. Pergi Madinah. Sampai Abu Bakar sambut habis ni. Sayyidina Abu Bakar main, Bilal tolong azan bang. Ibu minta Bilal bang. Pasal apa? Pasal rindu bang Bilal tu lah kan. Berkat nama Bilal tu sampai hari ni semua tempat panggil Bilal untuk orang yang azan. Padahal muazzin, orang yang azan muazzin kan. Tapi sampai turun sini semua panggil Bilal kan. Orang bang ya Bilal tu, berkat nama Bilal tu. Bilal ni kerja orang tak pandang. Pasal apa? Pasal elon rendah, orang tak pandang sangat Bilal ni. Mana-mana negeri sama kan. Kerja apa? Saya nak imam. Bilal dah kosong. Not my standard. Not my standard. Bukan dia tak mau Bilal, dia tak tahu tu. Baca hadis Nabi tu, buka lah hadis Nabi tu, tengok lah. Kalau nak cerita satu-satu hadis Nabi memang tak boleh lah. Hadis Nabi cerita pasal Bilal ni, seorang muazzin ni, nanti apa kelebihan dia dapat dekat padang mahsyar tu. Saya rasa berebut orang. Kalau kita faham hakikat makna Bilal tu, berebut orang nak jadi Bilal ni, berebut. Pasal Bilal ni satu benda yang besar. Tapi kadang-kadang sebab Bilal tu tidak diangkat, tidak diangkat ataupun tidak diistimewakan. Orang pandang imam, orang lebih hormat imam lebih daripada Bilal. Kadang-kadang bila tu imam tak mai, Bilal ganti, orang pandang Bilal naik,
Boleh ke? Sah ke? La ilaha illallah. Apa masalah? Di sini jangan salah faham. Saya tak cerita benda ni berlaku kat sini lah. Tuan-tuan kalau cari pula Bilal yang mana tu? Jangan tanya pula. Saya tak kata berlaku kat sini. Saya cerita ni berdasarkan pengalaman. Saya bukan sini, saya first time jadi imam. Saya dah jadi imam 5 tempat. Jadi ada pengalaman tempat lain lah. Berlaku macam tu. Berlaku. Tempat-tempat tu pula, orang pula jenis-jenis orang elit ni. Dia tak pandang Bilal jadi imam. Saya tak apa ni lah. Tak apa siapa. Apa masalahnya? Jangan masalah anak saya nama. Dia tak syok lah. Pasal mereka tak angkat. Pasal kita sendirilah. Kelemahan kita sendiri. Kelemahan kita sendiri. Jadi kita jangan pandang rendah. Baik imam, baik Bilal, amornya. Dia yang paling penting ni takwa lah. Paling penting takwa. Tak kira lah siapa pun kita ni. Minta maaf lah. Saya sebut ni. Saya sebut orang kata. Sekadar orang kata nak cerita pasal Bilal bin Rabah ni. Jadi bila dia bang tu. Sayyidina Abu Bakar minta dia bang. Dia tak mau. Sayyidina Umar minta. Tak boleh. Ni yang minta ni orang hebat ni. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni. Minta maaf hebat. Minta maaf. Tapi tiba-tiba mai 2 orang. Al-Hasan wal-Husain. Disebut Al-Hasan wal-Husain. Cucu Nabi SAW. Mukanya, wajahnya itu ada qita'ah minan Nabi. Ada wajah Nabi SAW pada wajah cucu-cucu Nabi itu. Tak boleh buat apa lah. Tok Wan dengan cucu pun kalah. Ni cucu Nabi. Tok Wan tak boleh. Tok Wan ni dengan cucu, main dengan cucu. Dulu dengan anak cengeng pun dengan Allah. Tak boleh. Anak tak boleh melawak lebih orang. Pergi main dengan cucu ni. Tok Wan dia mengalah banyak betul tak? Mengalah banyak. Saya tahu saya pada Tok Wan tu. Tok Wan saya meninggal umur 97. Tua lagi daripada Al-Ghawi tu. Tua dia lah. Dia tuan 20 lebih. Ni, tapi subhanallah, dengan cucu dulu anak-anak dia cerita, Pak Long semua cerita dengan saya. Ni zaman-zaman kami dulu tak boleh kan. Hampa siap boleh cabut bulu ketiak dia lagi. Dia panggil main ni cabut bulu ketiak Tok Wan. Lagi baru dapat upah 2 pang dengan Tok Wan. Tuan-tuan dia duduk tidur kat depan rumah tu kan. Cucu main terjun atas dada dia. Melahap. Tak boleh bernafas dah kawan tu. Pasal cucu lompat. Sampai orang kata mujung cucu kalau anak dia terajang dah. Kan? Tapi cucu main dengan cucu Tok Wan tak boleh. Cucu memang saya. Ni cucu Nabi SAW. Saya nak sahabat-sahabat tengok jalan. Tiba tengok, dalam rumah Nabi. Ni Nabi. Nabi jadi unta. Nabi jadi kuda. Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain duduk atas belakang. Sahabat-sahabat tengok, la ilaha illallah. Sahabat-sahabat kata pada Hasan Husain, ni'mal jamalukum. Sebaik-baik unta kamu. Lah unta dia Nabi SAW. Naik atas dada Nabi. Subhanallah. Mereka minta dengan Sayyidina Bilal, tolonglah Pakcik Bilal. Kami nak dengar Bilal. Bang. Sayyidina Bilal tak boleh tolak. Cucu Nabi. Dia takut kalau aku tolak nanti, Nabi kecil hati dengan aku. Bang. Dia bang, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak elok. Jatuh dia. Mensan. Sebab apa? Sebab nama Muhammad tu. Sebab apa? Sebab dia azan tu diseakan nampak Nabi depan dia. Nabi dah wafat. Kita 5 waktu tuan-tuan. 5 waktu kita dengar perkataan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang tengah bang boleh sokok ni. Ada orang tengah bang boleh menyembang ni. Nama Muhammad disebut. Nama kekasih kita disebut. Nama kekasih Allah disebut. Seseorang yang mana hatinya berpaut, hatinya terkait dengan Nabi Muhammad, bila disebut nama Muhammad, itu akan bergegar hati mereka kerana kecintaan pada Rasulullah SAW. Ini kan pula mereka yang ada kaitan dengan Nabi Muhammad, jalur-jalur mereka dan keturunan mereka dan sebagainya. Ini Nabi Muhammad SAW. Jadi bila kita sebut Sayyidina Bilal ni, subhanallah, bila dia mimpi macam tu, dia dapat orang kata dia bangun bangkit daripada pensan dia tu. Bila dia bangun daripada pensan dia, orang tanya dengan dia, kenapa? Dia kata masa aku azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku nampak Nabi keluar daripada depan daripada mihrab tu, aku nampak. Hebatlah hubungan mereka dengan Nabi Muhammad tu, hebat. Jadi orang ni jangan kata dengan Nabi Muhammad, dengan siapa-siapa pun kita atas muka bumi Allah Taala. Seorang isteri dengan suami dia meninggal, dia ni punya rapat sungguh dengan suami dia. Bila suami dia meninggal, dia masuk rumah tu seakan-akan nampak suami dia. Itu baru suami dia. Seorang suami, isteri dia meninggal pun kadang-kadang, ataupun seorang anak yang mak ayah dia meninggal, kadang-kadang dia masuk dalam rumah tu, dia rasa macam mak ayah dia ada lagi. Dia nampak aja. Tak adalah, bukan dia berkhayal, tapi seakan-akan dia nampak. Itu baru dengan
yakni keluarga kita. Bayangkan mereka yang ada hubungan hati kuat dengan Rasulullah SAW. Jadi kita ni, tentulah saya sebutkan tadi, bila mana kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad ada hati yang hubungan kuat dengan mereka yang bersambung dengan Nabi Muhammad, insya-Allah kita juga akan dekat dengan Nabi Muhammad. Maksudnya siapa yang bersambung dengan Nabi Muhammad ni, dengan nasab ke, dengan ilmu ke, samalah. Maksud saya, kita berpegang teguh hubungan kita dengan mereka yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad, cucu-cicitnya, dan juga dengan para ulama yang mana ilmu mereka itu bersambung sanad mereka sampai kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian itu yang pertama, baca la ilaha illa anta subhanaka minaz zalimin. Yang keduanya, bila kita tengok biasanya la ilaha illa anta ni diorang lekat kat mana tu, dekat wab-wab salin tu. Dekat wab salin tu ada, dekat wab salin kan. Apa nampak dekat depan tu, la ilaha illa anta subhanaka minaz zalimin, minta dibaca untuk kegusaran resah, galau. Indon kata galau kan, ada rasa resah dekat hati. Yang keduanya, bila kamu rasa takut, ada rasa takut, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ketiga, saya ringkaskan, yang ketiga, bila kamu ada rasa nak kena tipu dengan orang, buat bisnes kena mohong dengan orang ke, berniaga kena mohong dengan orang ke, kan banyak sekarang ni kan, kita baru nak buat apa kena tipu. Nak baca apa? Baca wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Yang tu untuk kita tak mau kena tipu dengan orang. Tapi jangan kita tipu orang pula kan, kita takut kena tipu dengan orang kan. Saya baca ayat tu, alhamdulillah saya tak kena tipu dengan orang, tapi saya banyak bohong orang ni kan. Banyak bohong orang ni tak boleh tuan-tuan. Orang kalau tuan-tuan, saya pernah dengar berkalam daripada satu orang ulama bernama Habib Jamal bin Agil. Apa dia sebut? Dia kata, aku pernah jumpa dengan perogol yang bertaubat, aku pernah jumpa dengan pembunuh yang bertaubat, pernah. Aku pernah jumpa dengan pencuri bertaubat, pernah. Tapi dia kata, aku tak pernah jumpa lagi dengan orang cakap bohong taubat. Nak bagi tahu orang cakap bohong ni dia payah nak taubat. Bila biasa saya memang bohong. Tuan-tuan takkan tak ada satu orang dua tuan-tuan kenal. Pengalaman mesti ada punya. Kita ada orang kenal-kenal yang jenis cakap bohong ni. Allah, dia tak boleh nak berubah. Daripada muda sampai getur dia cakap bohong ni. Sembang bohong tu jadi suatu benda seronok. Dia kadang tak ada apa, dia seronok. Dia main-main naik kereta, tadi ada aksiden, dia kata kat roundabout tu. Teruk ke? Teruk. Lori dia kata, terbalik lori. Langgar apa? Dengan motor. Motor elok. Dia seronok cerita macam tu. Kan? Kadang-kadang kita siapa seronok buat cerita bohong macam ni? Dia rasa dah jadi kebiasaan bagi dia. Jadi bila kita takut kena tipu, apatah lagi kalau tipu benda-benda besar macam duit apa semua kan. Baca ayat tu, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Selalukan, lazimikan membaca ayat tersebut. Bila kita nak buat satu projek, nak buat satu bisnes dengan orang yang kita rasa tak apa yakin, baca ayat tu. Tapi jangan macam kuat-kuat pula, bisik telinga dia pula, wa ufawwidu amri ilallah. Hang siapa ni? Takut hang bohong aku. Jangan itu. Kan? Yang terakhir, siapa yang nak dipelihara hartanya, maksudnya dia nak duit dia, harta dia terjaga. Tak mau orang kata hilang, bukan hilang lah, tak mau, senang cerita terjagalah, terpelihara. Maka dia baca apa? Masya Allah la quwwata illa billah. Dia jelas kat situ. Kalau runsing, resah, gelisah, stres, depres, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau takut, baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau takut dibohong orang, baca wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kalau nak terjaga harta kita, nak terjaga duit kita semua, bacalah ayat apa? Bacalah ayat Masya Allah la haula wa la quwwata illa billah, atau Masya Allah la quwwata illa billah. Baca ayat tersebut. Yang penting tuan-tuan, untuk Masya Allah ni tambah sikit. Biasa kita bila macam orang puji kita ataupun orang sebut benda-benda yang luar biasa, ataupun orang sebut benda-benda yang kebaikan kita, sebut juga Masya Allah. Maka itu juga boleh mengelakkan daripada kena ain. Itu juga boleh kena ain. Ain ni apa? Ain ni sihir mata. Sihir mata. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, pergi Umrah, pergi mana-mana tempat negara Arab, biasa tengok kat kereta dia orang dilekat kan, Masya Allah la haula quwwata illa billah. Dia lekat kat stiker kereta tu, ataupun dekat rumah orang Arab besar-besar dekat depan tu, Masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Tu elak bila kena ain. Dia bila orang tengok rumah dia, orang nampak perkataan tu, Masya Allah cantik rumah dia. Jadi nama Allah dia orang sebut dulu. Tengok kereta cantik, Masya Allah cantik kereta dia, supaya tak kena ain. Ni dak kita kadang-kadang kita kat traffic light tengok ingat lori ke apa kan, dia tulis kat situ, jangan ditulis ayat kat situ,
jangan sondol, bersabar bahlul. Kita tengah buat kat lori belakang tu, dia lekat. Kan? Jadi orang baca yang tu dapat carut je lah banyak. Itu yang teruk lagi. Dalam Muhammad. Kita tengok ada yang tulis pelik-pelik lah, yang tulis benda-benda pelik-pelik ni. Tulis lekat je, masya-Allah, la haula wala quwwata billah tu. Maka insya-Allah bila ada nama Allah kat kereta tu, jaga ain satu. Duanya boleh ngelakkan diri daripada pergi tempat-tempat pelik-pelik. Kan? Nak singgah tempat dandut pun segan pasal kereta ada nama Allah. Minta maaf kan, betul. Sebab tu kopiah ni lekat betul-betul. Lekat betul-betul kat kopiah ni istiqamah, maka dia akan menghalang kita. Sekurang-kurangnya akan ada rasa malu nak buat benda pelik. Kelebihan sunnah Nabi SAW. Kita bila pakai biasa, kopiah tak pakai t-shirt saja, lalu satu tempat, pi Giant ke mana-mana, pi Giant ke pi Aeon ke mana-mana, tuan-tuan nampak ada satu orang pakai baju seksi lah, contoh orang perempuan lah, non-Muslim contohnya. Maka kita ni, kalau ada iman insya-Allah kita turun. Tapi orang-orang yang pakai kopiah, pakai jubah, dia nampak benda tu, dia sanggup pusing kot lain. Atau berita angkat kepala dia. Dia segan nak angkat kepala sebab pakaian Nabi. Dan berkat dia, perempuan yang pakai macam tu pun, dia pun segan nak madap kita. Dia pun pusing kot jauh. Ini berkat dengan pakaian sunnah Nabi SAW. Maka 4 amalan tadi itu, mudah-mudahan dapat diamalkan, mudah-mudahan dapat dipegang sungguh, dipegang teguh, dan sekiranya benda itu baik, mudah-mudahan ada pahala yang mengalir untuk saya, untuk kita dan tuan-tuan semua. Kalau sekiranya saya punya penyampaian tadi ada yang saya tegur itu, yang mana terkasar bahasa, yang saya sampaikan yang terkurang adab, terkurang sopan, saya mohon ampun dan maaf, jangan kecil hati dan sebagainya. Ada rezeki berjumpa lagi, tiada rezeki mudah-mudahan Allah temukan kita di syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.